Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari itu Datuk Abang Openg akan mengetuai rombongan Kerajaan Sarawak dalam rangka lawatan kerja rasmi selama 2 hari ke Sweden bermula Isnin ini. Lawatan penanda aras tersebut bertujuan melihat pelaksanaan perundangan ombudsman di negara tersebut. Sebelum ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah memaklumkan hasrat Kerajaan Sarawak untuk memperkasarkan peranan dan fungsi Ombudsman menerusi penggumbalan Ordinan Ombudsman Sarawak dengan menjadikan Sweden sebagai model. Sweden telah dipilih sebagai rakan kongsi penanda aras kerana terkenal dengan legasi yang terhormat dalam menegakkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, ketelusan dan accountability. Institusi Ombudsman negara tersebut yang dipandang tinggi memiliki peranan penting dalam melindungi hak dan kepentingan rakyat di samping menggalakkan tadbir urus yang baik serta pentadbiran awam yang berkesan sejak penubuhannya pada 1809. Semasa lawatan kerja itu, Premier Sarawak serta rombongan juga akan mengadakan libat urus bersama pihak berkuasa tenaga dan pengendali kuasa Sweden. Selepas itu, beliau akan meneruskan lawatan ke Norway bertujuan mendapatkan pandangan mengenai pembangunan dan pengendalian kemudahan, penangkapan dan penyimpanan karbo CCS dan hidrogen di Bandar Bergen. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga dijadual menemui pegawai Kementerian Petroleum dan Tenaga Norway serta mengadakan perbincangan bersama pemain industri mengenai inisiatif CCS, pelepasan sifar bersih dan penyah karbonan. Beliau akan menamatkan lawatan kerjanya di London dengan mengadakan perjumpaan bersama pegawai atasan Shell di ibu pejabat syarikat multinasional tersebut. Turut serta dalam lawatan itu nanti, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Aliasan, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta beberapa pegawai tertinggi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Laporan seterusnya, pelbagai rancangan pembangunan baharu sedang dirangka dalam usaha menjadikan daerah Sebuyau hub komersial pesisir. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, antaranya kemudahan Calet Sebuyau bakal dijadikan tempat rehat atau transit kepada penduduk setempat atau pengguna laluan pesisir pantai di Sarawak. Selain itu, katanya, lot kedai termasuk untuk industri cottage dan pasar basah juga akan dibangunkan di daerah itu. Where we are going to build shop lots as well as wet market and cottage industry shop lots in Sebuyau, and this is part of our effort to provide important services to the development of Sebuyau as a coastal hub. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi taklimat pembangunan daerah Sebuyau di Calet Sebuyau pada Jumaat. Tambah beliau, Sebuyau juga akan dilengkapkan dengan pelbagai infrastruktur dan kemudahan perkhidmatan seperti kuartus kerajaan dengan pendekatan baharu iaitu jenis condo quarters. Katanya kemudahan yang disediakan akan membolehkan penduduk setempat menikmati sumber pendapatan yang baharu sekaligus meningkatkan ekonomi di kawasan tersebut. Untuk rekod, selain daripada 234 lot rumah dan 214 lot kedai yang bakal dibina di Bandar Baru Sebuyau, turut dalam pembinaan projek pembinaan Sebuyau Fasa 2, projek pembangunan perumahan dan komersial di Bandar Baru Sebuyau, projek pembinaan kompleks pejabat daerah dan kuartus kerajaan. Selain itu, projek pembinaan Sebuyau Agro Research Lab bagi projek penanaman semula buah kelapa berkualiti serta cadangan projek tebatan banjir, tali pantai dan sistem saliran di Sembangan Bajong, skim saliran Sebuyau bahagian Semerahan juga sedang dibina dan mengikut jadual. Dalam perkembangan lain, Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR menyalurkan dana berjumlah 30.65 juta ringgit kepada rumah ibadat agama-agama lain di negeri ini melibatkan 217 permohonan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas berkata, daripada jumlah tersebut sebanyak 1.3 juta ringgit disalur untuk kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dundong seperti mana yang diluluskan oleh Kerajaan Sarawak sebelum ini. Ujarnya peruntukan berkenaan telah diterima oleh wakil rakyat kawasan itu pada Khamis.
Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan majlis penyerahan cek bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain tahun 2023 fasa kedua di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwi In dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Baklan Banggi. Pada majlis tersebut, bantuan dana berjumlah RM24.49 juta untuk 177 permohonan diserahkan kepada wakil-wakil rakyat di kawasan terlibat, manakala penyerahan baki sebanyak RM4.86 juta untuk 36 permohonan lagi akan dilakukan kemudian. Dalam ucapan sama, Menteri yang bertanggungjawab ke atas UNIFOR itu memberitahu pembelanjaan geran bantuan di bawah Dana Bantuan Pembangunan Khas SDAF 2023 yang telah diluluskan kepada rumah ibadat adalah berjumlah RM80 juta, manakala bagi sekolah mubalik pula berjumlah RM20 juta. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah RM333,118,000 untuk membantu rumah ibadat bukan Islam sejak 2017. Masih dengan perkembangan di Kuching, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD menyasarkan untuk meningkatkan jumlah pelajar mengambil subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Timbalan Menterinya Datuk Francis Harden Hollis memberitahu bagi tujuan itu MEITD meletakkan sasaran jumlah pelajar yang mengambil subjek STEM di Sarawak meningkat sebanyak 60% menjelang tahun 2030. Our student taking math, science, all these science subjects, 30%. So our target, Sarawak government, state government, our target to achieve 60% in year 2030. That's why we have to activate. That's why we have to organize more activities for students, so that they get interested. Beliau berkata demikian pada sidang media NASA Space Apps Challenge di Universiti Swinburne Sarawak di sini pada Jumaat. Datuk Francis berkata untuk mencapai matlamat itu, Kerajaan Sarawak akan menganjurkan lebih banyak aktiviti bagi menarik minat para pelajar dalam bidang STEM. Ulasnya lanjut, MEITD juga telah merancang untuk mengadakan 50 lawatan NASA Space Apps Sarawak ke sekolah di seluruh Sarawak, termasuk di Bau, Mukah, Serikeh, Sri Aman, Saratok, Baram dan banyak lagi bagi memperkenalkan NASA Space Apps Challenge serta aktiviti lain yang menarik. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak juga telah menaja pemenang Global NASA Space Apps Challenge 2021 iaitu pasukan dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bintulu untuk melawat Ibu Pejabat NASA di Washington DC, Amerika Syarikat. Kepaparan di Miri City Street Parade sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka bakal menampilkan kelainan dengan penyertaan kereta berhias yang akan mewarnai suasana bandar tersebut pada Sabtu. Sebanyak 17 kontijen kereta berhias akan terlibat dalam perarakan tersebut, manakala 43 kontijen lagi turut serta dalam kategori sekolah menengah, kebudayaan dan persatuan serta jabatan kerajaan dan swasta. Setiap kontijen akan berarak bermula petang ini dari bangunan Majlis Bandaraya Miri sehingga Miri Times Square, di mana sepanjang perarakan tersebut, kesemua 60 kontijen akan melalui Jalan Marina Utama, Jalan Marina 1, Jalan Marina 3 serta Jalan Marina 5. Dalam pada itu, raptai penuh bagi acara tersebut telah diadakan pada Jumaat bagi memastikan kelancaran perjalanan program. Hadir meninjau persiapan semasa raptai ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Turut hadir Adun Pujut merangkap Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang dan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Elizabeth Loh. Datuk Sebastian selaku pengerusi Miri City Street Parade juga akan menyempurnakan simbolik pelepasan perarakan di Majlis Bandaraya Miri. Sambutan kali ini dijangka dihadiri Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mewakili Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari itu Datuk Abang Openg. Pengisian lain termasuk persembahan khas daripada artis jemputan Dayang Nur Faizah dan Bob Yusof serta pertunjukan bunga api.
Perkongsian seterusnya mengenai Persidangan Persatuan Pengurusan Sukan Asia AASM 2023 telah dianjurkan secara fizikal buat julung kalinya selepas pandemik COVID-19. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, industri sukan telah menjadi penggerak kepada pertumbuhan ekonomi. Katanya ketika ini Sarawak perlu mendapatkan pemekasaan untuk mencapai pertumbuhan yang mampan. This conference, viewing it as an important platform where ideas can be exchanged to propel and endeavors in the field of sport industry research. This conference, with its diverse range of participants and insightful discussion, enable us to understand the entire spectrum of knowledge within the sport industry. Beliau berucap demikian dalam teks ucapannya dibaca oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng di Majlis Makan Malam Gala AASM 2023 di salah sebuah hotel terkemuka di sini pada Jumaat. AASM 2023 bertemakan industri sukan dan agenda kelestarian, tindakan dan pendidikan melalui sukan, menampilkan penceramah antarabangsa dan tempatan yang terkenal dalam pelbagai disiplin. Para penceramah akan berkongsi pandangan dan perspektif mereka tentang isu utama yang dihadapi industri sukan serta antarabangsa dan tempatan yang terkenal. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS, termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan suasana Ragtime Miri City Street Parade sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka pada Jumaat. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.